Okey, Assalamualaikum. Saya beli buku, tapi taklah buku baru. Satu pesa untuk buku yang second hand, terpakai lah. Yang kedua, buku yang kedua ni buku baru. Okey, jom kita tengok. Semua sekali lebih kurang RM65. Termasuk postage, jadi RM75 lah lebih kurang. Ini bubble wrap untuk Kak Tika. Kak Tika boleh match. Okey, yang pertama buku 1001 Petua Ajaib. Tak nampak backlight. Okey, 1001 Petua yang ditulis oleh Norizan Abu Samah dan Puan Haizano. Okey, yang ini kita beli daripada seorang seller lah. Buku dia sayang ada terkoyak sikit. Bahagian kandungan ada terkoyak sedikit. Bahagian kandungan ada terkoyak sedikit. Sehelai terkoyak. Tapi tak apalah, nak buat macam mana. Banyak petua menyembuhkan sakit kencing batu. Tak ada ke petua COVID. Okey, 1001 Petua yang pertama. Buku yang kedua, Fiqh Tasawuf, Kaedah Rawatan Penyakit Hati, yang diterjemahkan oleh panel penterjemah, disemak oleh Yang Berbahagia Datuk Abu Hassan Din. Wow, Allahyarham Datuk Abu Hassan Din Al-Hafiz. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Okey, kita baca sikit dia punya apa ni orang kata rumusan kat belakang dia ni. Kedamaian hati bukan terletak kepada status fizikal dan material yang dimiliki oleh seseorang. Kedamaian hati sesungguhnya berkait rapat dengan keimanan dan ketakwaan. Semakin mendalam ketaatan manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semakin mantaplah kedudukan hatinya. Pergantungan kepada Allah dengan gandingan usaha dan tawakal yang sebenar menjadi pertahanan yang kuat kepada hati daripada ditimpa aneka jenis penyakit yang sering mengintai peluang untuk menjakitinya. Buku ini menjelaskan bagaimana berlakunya penyakit pada hati manusia yang menyebabkan kehidupan mereka dirundung kegelisahan. Seterusnya dimuatkan ramuan dan kaedah untuk menghindarkan penyakit-penyakit tersebut daripada terus merosakkan keinsanan seseorang. Pokok pangkal kepada penyembuhan hati itu terletak kepada pembersihannya daripada segala sifat mazmumah serta digantikan dengan sifat mahmudah. Dengan cara itulah manusia akan merasai kedamaian dan yang didambakan sama ada di dunia maupun tatkala saat bertemuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kelak. Okey. Angkat pertama tu dia nak peringatan pertama dia nak bagi tahu bahawa hati yang damai ataupun kedamaian hati dia tak bergantung kepada fizikal ataupun material, tapi dia bergantung kepada keimanan kita dengan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semakin mantap kedudukan hatinya, semakin taat dia kepada Allah, maka semakin mantaplah kedudukan hatinya. Maknanya semakin damailah hatinya bila semakin kuat kita bergantung kepada Allah. Dia ada dengan, bukan bergantung saja. Dia kena ada usaha dan tawakal. Tak ada usaha, tak ada.
Okey, itu buku yang kedua, okey. Dan buku yang ketiga, penceramah bebas kita yang terkenal dan tidak asing lagi, Ustaz Azhar Idrus. Anda bertanya, Ustaz Azhar Idrus menjawab berkenaan permasalahan semasa. Buku ni dah lama ni kalau tak silap. Buku ni kalau tak silap saya diterbitkan era 2000, nanti kejap saya cek, 2011. Dah agak lah. Cetakan pertama 11, kedua 11, 2011. Memang dah lama buku ni. Rasa dia buku Ustaz Azhar ni tak banyak. Okey. Antara persoalannya ialah minyak wangi, tapak alkohol, hukum kecintaan lawas. Ada soalan menarik sikit. Puasa, zakat, haji, umrah, aurat. Nikah, kahwin, jual beli, Al-Quran, halal, haram. Okay, kita ambil hukum memakai bantal bulu angsa, hukum. Halal, haram, bantal bulu angsa 117. Kita tengok ni secara ringkasan. Bantal bulu angsa. Soalan: bolehkah kita menggunakan bantal yang berisi bulu angsa dan itik? Sekiranya bulu itu terkeluar daripada bantal itu, adakah ia boleh membatalkan wudu? Jawapannya, harus menggunakan bantal berisi dengan bulu angsa dan bulu itik kerana hukumnya adalah suci. Ia suci apabila diambil daripada binatang yang masih hidup lalu disembelih. Jika bulu angsa dan bulu-bulu itik itu diambil daripada bangkai, maka hukumnya adalah najis. Bulu najis itu jika tersentuh dengan kulit, ia tidak membatalkan wudu. Namun jika bulu tersebut ada di badan kita, contoh ada dalam poket, tak boleh nak buat solat kerana bulu tersebut najis. Itu ini buku yang ketiga. Cukup sekadar di sini dahulu. Assalamualaikum.